السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Alhamdulillah, pertama sekali kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan ini, pada waktu yang penuh dengan keberkatan ini, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala masih lagi beri ruang, beri masa dan ketika kepada kita semua untuk kita mengisi kekosongan ini. Alhamdulillah, dengan kesempatan yang ada, kita masih lagi dapat bersama-sama bersiaran melalui sesi kuliah online ini. Sebelum ini kita bertemu dalam siri-siri kuliah mingguan di surau-surau dan juga di masjid-masjid. Maka pada hari ini, dalam tempoh masa perintah kawalan pergerakan ini, kita masih lagi dapat bersama-sama berkongsi ilmu, berkongsi sedikit sebanyak pengetahuan sesama kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ganjaran memberikan ganjaran pahala yang sebesar-besarnya kepada kita, dan masih lagi mencatat bagi kita berada di dalam majlis ilmu. Kita yakin dan kita percaya bahawa jika sebelum ini kita orang yang ahli masjid, jika sebelum ini kita orang yang suka solat berjamaah di masjid, tak pernah tinggal solat berjamaah, sentiasa bersama-sama mengikuti kuliah-kuliah, insya-Allah, saya yakin Allah tetap memberikan pahala sebagaimana sebelum ini. Dalam keadaan sekarang ini, dalam situasi sekarang ini, di mana kita tidak boleh keluar pergi solat berjamaah dan sebagainya, pahala tetap diberikan kepada kita, asalkan sebelum ini memang kita ni ahli masjid, memang kita ni sering kali mengikuti majlis-majlis ataupun kuliah-kuliah secara langsung. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala terus beri ganjaran kepada kita, dan kita berdoalah kepada Allah supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala memulihkan keadaan khususnya negara kita, khususnya negeri kita daripada pandemik ini. Kita berdoa pada Allah supaya segera berakhir, dan kita insya-Allah mudah-mudahan dapat menjalankan aktiviti seharian kita seperti biasa selepas ini, insya-Allah. Sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, jadual ataupun kitab yang akan cuba saya baca pada masa ini ialah sambungan daripada kuliah saya di surau Perumahan Awam kawasan Bukit Payung, surau perumahan di surau Perumahan Awam kawasan rendah Bukit Payung, iaitu kitab Tanbihul Ghafilin, bab yang ketiga. Qala muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Al-bab al-thalis, bab yang ketiga, pada menyatakan akal dan bebal. Salah satu daripada topik yang penting, salah satu daripada perkara yang mustahil dalam kehidupan kita seharian. Allah beri kepada kita akal. Allah beri kepada kita manusia akal.
Dan akal inilah yang membedakan kita dengan makhluk Allah yang lain. Allah beri keistimewaan, Allah beri kelebihan, Allah beri kebaikan kepada manusia berbanding dengan makhluk-makhluk yang lain, lebihnya pada akalnya. Allah sebut dalam Al-Quran Al-Karim, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguhnya kami jadikan manusia itu sebaik-baik kejadian. Jadi antara kebaikan kejadian, sebaik-baik kejadian manusia itu ialah lebihnya pada akal. Pada akal itulah yang membezakan kita dengan binatang. Kelebihan pada akal itulah yang membezakan kita dengan makhluk-makhluk yang lain, yang membolehkan kita dilantik, diiktiraf oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai khalifatu fil ardh, sebagai khalifah Allah taala di atas muka bumi, untuk menguruskan bumi, untuk mentadbirkan bumi, untuk melaksanakan, mengimarahkan bumi ini sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah jadikan manusia, dan pada manusia itu diberikan ataupun dikurniakan akal. Menjadilah kita manusia yang sebaik-baiknya. Jadi perbincangan ini berkaitan dengan akal dan bebah. Akal ni orang yang berakal. Manusia ni Allah Ta'ala beri akal belaka. Cuma beza dia, ada orang yang menggunakan akal sepenuhnya, mungkin ada orang yang tidak menggunakan akal sepenuhnya. Dan lawan bagi akal itu bebal. Bebal ni kurang berakal, ataupun istilah kasarnya kita sebut kurang cerdik ataupun bodoh, yang tidak menggunakan akal. Manusia ni Allah Ta'ala beri akal. Dengan akal tersebut, umpamanya dengan akal kita pergi cari ilmu. Allah Ta'ala beri akal, kerana akal ni penting. Akal ni utama, sangat utama bagi manusia, kerana ia antaranya salah satu tempat untuk masuk ilmu, untuk menerima ilmu. Jadi bila akal tu kita guna sebaik, kita gunakan akal kita pergi cari ilmu fardu ain, ilmu berkaitan dengan tauhid, ilmu berkaitan dengan fiqh, ilmu berkaitan dengan tasawuf ataupun akhlak. Kemudian kita tambah lagi dengan ilmu-ilmu fardu kifayah yang lain, ilmu astronomi, ilmu kedoktoran umpamanya, ilmu kesihatan umpamanya, ataupun ilmu-ilmu yang lain, ilmu sains, ilmu matematik. Maka ini menyebabkan akal kita ni ada berfungsi dengan baik, maka kita jadi orang yang berilmu. Bila jadi orang yang berilmu, maka bertambah tinggi darjat dia. Ada pun orang yang bebal ni, lawan bagi berakal tadi. Ada akal, Allah Ta'ala beri juga ke dia akal, tapi akal tersebut dia tidak guna sebenarnya. Hak fardu ain pun tak berapa nak cari mana, tak berapa nak belajar mana, tak berapa nak dengar mana, tak gunakan untuk berfikir. Hak fardu kifayah kau ada. Hak fardu ain, ilmu asas, ilmu dalam ilmu penting, ilmu utama, ilmu tauhid, ilmu fiqh, ilmu tasawuf, tak berapa cari. Ilmu fardu kifayah pun tak cari juga. Maka akal tersebut tidak dimanfaatkan sepenuhnya, maka jadilah dia orang yang bebal, lawan bagi orang yang berakal. Qala mu'allif, ketahui olehmu hai salih, bermula orang yang berakal itu tiada membimbing ia akan keinginan nafsu, kerana ia, yakni nafsu, mempusakakan lupa dan menghilangkan akal. Baik, dia kata, hei orang saleh, intabih, ambil perhatian, ketahuilah wahai orang-orang yang saleh. Orang-orang yang saleh ni orang-orang yang baik, orang-orang yang nak jadi baik, orang-orang yang berusaha untuk jadi orang yang baik, orang yang akidahnya baik, orangnya amalannya baik, orang yang akhlaknya baik. Jadi dia kata akal ni
Orang yang berakal ni ialah orang yang tidak membimbing ia akan keinginan hawa nafsu. Orang yang tidak turut hawa nafsu. Orang yang berakal ni satu. Orang yang berakal ialah orang yang tak ikut hawa nafsu. Kerana orang yang mengikuti hawa nafsu ni boleh bawa kepada kebinasaan. Kerana nafsu kita manusia. Nafsu kita manusia sentiasa suruh benda tak boleh. Dorong kepada keburukan. Dorong kepada penderhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu nafsu manusia. Allah Taala beri dalam diri kita ni ada akal, lawan dia nafsu. Orang yang berakal, orang yang ikut akal, tak ikut nafsu. Orang yang ikut nafsu, tak ikut akal. Maknanya akal dan nafsu ini sentiasa berlaku pertembungan antara keduanya, tuan-tuan. Akal dan nafsu kita manusia ni sentiasa berlaku pertembungan antara keduanya. Nafsu menang, maka penuh dia orang. Ini orang ni ikut hawa nafsu, maka dia buat kejahatan. Banyak orang yang buat maksiat, banyak orang yang buat dosa, banyak orang yang buat perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala kerana dia tidak menurut pertimbangan akal. Itu hawa nafsu dia. Bila turut hawa nafsu dia ni suruh buat hal jahat, suruh derhaka kepada Allah. Nafsu manusia biasa. Nafsu kita manusia suruh buat jahat. Kita bangun pagi, kita bagi pada waktu pagi, kita kejut pukul 4 pagi, pukul 5 pagi. Akal kata bangunlah pergi mandi tu, mandi, berwudu, sembahyang, buat qiyamul lail, bangun sembahyang tahajud, taubat hajat, witir dan seumpamanya. Akal kata, nafsu kata awal lagi, baru pukul 4. Nafsu kita kata awal lagi, baru pukul 4, tidur sikit lagi. Kita pun tidur 5 minit lagi, nafsu kata. Kita pun sama. Kejut 4.30, bukan 5 minit dah, 4.30 jam dah, 4.30. Kejut pula 4.30. Nafsu kata, Allah, baru 4.30. Subuh 5 lebih. Pukul 5 dah lagi. Belajar sampai pukul 5. Akhirnya, kejut pukul 6.30. Tahajud mana, subuh mana. Ini nafsu kita. Dia tidak, mungkin kadang-kadang tertentu dia tidak terus kepada secara langsung ataupun terus kepada suruh kita buat maksiat secara langsung, tapi secara tidak langsung pun mungkin boleh berlaku dengan dia merekakan kita. No pula. Bila nafsu kita ni bergabung tenaga dengan iblis pula. Nafsu berkata, nafsu manusia ni, bila nafsu kita manusia bergabung tenaga dengan iblis pula, punah lah, rosaklah manusia. Bila nafsu kita manusia bergabung dengan iblis, kalau akal kita tak main peranan sungguh, maka boleh menyebabkan musnah, habis kuno ganuh. Iblis ni dia macam-macam tipu daya dia. Dia tidak tipu orang jahat saja, dia tidak tipu orang yang derhaka saja, dia tidak tipu orang yang buat maksiat saja. Orang yang pergi masjid semua pun dia tipu. Orang yang semayang banyak pun dia kacau. Orang yang berzikir banyak pun dia buat tipu daya. Iblis ni kerja dia. Kerja iblis untuk melekakan manusia, untuk memusnahkan manusia, supaya manusia ni boleh masuk neraka sekali dengan dia. Dia tak kira siapa. Betul tak? Mungkin iblis ni dia tidak mampu untuk menjadikan seseorang itu kufur kepada Allah. Mencontohkan, mungkin dalam keadaan yang tertentu, iblis ni dia tidak boleh ataupun tidak mampu untuk menjadikan seseorang itu
itu kufur, yakni terkeluar daripada Islam ataupun mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Dia tak mampu mungkin dalam keadaan tertentu, kerana mungkin orang ni ada ketahanan yang kuat, tetapi dia buat lain pula. Dia tak mampu untuk menyesatkan manusia. Dia menjadikan manusia ni supaya dia berusaha supaya manusia ni meninggalkan kewajipan. Dia tak boleh nak menyesatkan manusia, tak boleh nak mengkufurkan manusia, maka dia berusaha supaya manusia meninggalkan kebaikan, meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala dan buat perkara yang dilarang oleh Allah. Dia hasut manusia supaya tinggal sembahyang. Dia hasut manusia supaya tinggalkan puasa. Dia hasut manusia supaya curi. Dia hasut manusia supaya ambil rasuah. Dia hasut manusia supaya tipu orang. Dia hasut manusia supaya buat kemungkaran. Dia hasut. Masih Islam, tapi dia hasut dengan dosa. Buat manusia buat kemaksiatan. Hasut dengan kemaksiatan. Ataupun kalau mungkin dia tak boleh. Tidak boleh nak hasut dengan kejahatan. Orang ni kuat. Orang ni kekuatan dalaman dia hebat. Tak mampu ditipu oleh iblis. Mungkin dia jadikan seseorang itu, dia berusaha menjadikan seseorang itu jadi lenguh, melenguh-lenguhkan dalam ibadat, lalai ataupun lenguh. Sembahyang dia lalaikan ataupun dia lenguhkan. Zuhur masuk pukul 1:07 minit, 1:05 minit, dia lekakan sehingga pukul 3:30 baru sembahyang. Sembahyang buat, tapi dia lekakan manusia. Beribadat jauh daripada beribadat. Jadikan manusia ni malas untuk baca Quran. Tak buat maksiat, tapi melekakan manusia. Ataupun mungkin dia tak boleh nak lekakan manusia. Dia usaha cara lain pula. Nak mengkufurkan manusia tak boleh. Nak berusaha nak menjadikan manusia ni buat benda mungkar pun tak boleh juga. Nak berusaha manusia ni supaya tinggalkan kebaikan pun tak boleh juga. Nak berusaha supaya manusia ni jadi lalai pun tak boleh juga. Dia berusaha supaya manusia ni, nafsu manusia ni dalam beribadat mari nyakit lain. Beribadat kerana nak tunjuk ke orang. Beribadat kerana nak dipuji. Pula dia berusaha beribadat supaya orang kata dia ni seorang ahli ibadat, orang yang kuat ibadat. Maknanya semua peringkat, semua jenis manusia, daripada manusia yang tidak kuat beribadat sehinggalah kepada manusia yang sehebat-hebat beribadat ni pun dia akan ditipu oleh iblis kalau tidak ada akal, kalau tidak menggunakan akal dengan sebaik-baiknya, kalau ikut hawa nafsu. Jadi manusia ni terdedah. Manusia, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, manusia ni terdedah kepada keinginan nafsu. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Syekh Abdul Qadir Jilani, dia seorang yang ahli ilmu dan dia juga seorang ahli ibadah. Syekh Abdul Qadir Jilani ni cerita kisah dia. Syekh Abdul Qadir Jilani dia seorang ahli ilmu dan dia seorang ahli ibadah. Sehingga kan dia beribadat pada satu malam, dia beribadat. Dia didatangi oleh seseorang ketika mana dia tengah beribadat. Didatangi oleh seseorang. Dia kata kepada Syekh Abdul Qadir Jilani, dia kata, Syekh, tuan ni banyak dah ibadat. Banyak sangat dah ibadat. Jadi sampai satu peringkat tuan ni tak perlu dah buat ibadat, boleh buat dosa pula. Tuan ni sampai satu peringkat, sampai satu maqam, sampai satu kedudukan, tak perlu dah buat ibadat. Kerana kedudukan tuan ni syurga dah, tinggi dah kedudukan. Banyak dah ibadat, buat dosa pula, buat maksiat pula. Oleh kerana Syekh Abdul Qadir Jilani, dia orang yang berakal, ahli ilmu dan ahli ibadat, maka dia ambil sifat dia pekong kepada orang yang mari cerita dia tu suruh berhenti beribadat. Pada ketika tu barulah terdedah wajah yang sebenar. Rupa-rupanya Iblis mari nak pesong dia. Iblis mari nak ganggu dia. Iblis mari nak rosakkan ibadat dia, nak rosakkan kebaikan dia, nak merosakkan diri dia
Ni Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, bukan kita. Kalau kita dah tahu macam mana, barulah kita perlu kita gunakan kekuatan akal kita, berusaha supaya diri kita dibimbing oleh akal. Nafsu dalam diri kita ni tak boleh buang. Nafsu dalam diri kita ni tak kena buang, tak perlu buang. Tapi nafsu dalam diri manusia perlu dibimbing oleh akal, dibimbing oleh akal kita manusia. Nafsu manusia dibimbing oleh akal manusia, dan akal itu mestilah dibimbing dengan ilmu. Kalau akal tak ada ilmu, dia tak mampu untuk bimbing, tak mampu untuk kekang, tak mampu untuk pegang nafsu kita. Tak mampu tanpa ilmu. Sebab kita ni dalam apa keadaan pun kita kena berusaha cari ilmu, dan dengan ilmu itu akal kita dapat berfungsi dengan baik. Dan bila akal kita boleh berfungsi dengan baik, kita boleh kekang hawa nafsu kita. Kerana nafsu kita ni tak suka buat baik. Jika diberi pilihan nafsu manusia, jika nafsu kita ni diberi pilihan nak pergi pusat beli belah ke nak pergi masjid, pasti nafsu kita akan pergi ke pusat beli belah. Nafsu kita jika diberi dua pilihan, nak pergi ke pusat membeli belah ataupun nak pergi ke masjid, pasti nafsu kita akan pilih ke pusat beli belah. Nafsu ni dia tak pernah pilih kepada kebaikan, melainkan nafsu para nabi dan para rasul. Ini cerita nafsu kita. Jadi nafsu manusia ni, dia sentiasa suruh kepada keburukan. Nafsu manusia ni sentiasa menyuruh kepada keburukan kalau kita tidak kekang dengan baik. Betul, akal ni penting. Akal digabungkan dengan iman. Atau pasangan dia, akal mestilah digabungkan dengan iman. InsyaAllah kita boleh kekang hawa nafsu kita. Dan ingat, nafsu kita ada pasangan dia juga, ada gabungan dia juga. Nafsu dia bergabung dengan iblis, nak lawan dengan akal dan iman kita. Oleh sebab itulah kita kena perkukuhkan akal kita supaya kita boleh lawan ataupun bertindak ke atas, kawal ke atas keinginan hawa nafsu kita. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, baiklah, nafsu kita kadang-kadang kita kena paksa diri kita. Nafsu kita ni kadang-kadang kita perlu paksa, tak boleh terlalu kita ikut. Kita kena paksa, kita kena berkeras dengan nafsu kita. Siapa rajin nak bangun pukul 2, pukul 3 pagi, dikala orang tidur sedap-sedap, kita nak bangun pukul 2, 3 pagi untuk bangun beribadat. Payah, kita cakap mudah. Nak bangun, kita kejut malam-malam, tengok bini sebelah kita duduk tidur sedap, tengok anak-anak duduk tidur berapa. Halah juga. Maka nafsu. Maka kalau kita dok paksa nafsu untuk kita bangun, maka pada ketika itu kita akan terkalah, maka kita akan tertewas dengan nafsu kita. Begitu juga kita nak pergi masjid, dan mungkin waktu ketika mana kita masa pada ketika kita boleh pergilah, nak pergi beribadat, nak pergi majlis ilmu. Nafsu kata esok tak apa, esok ada lagi, hari ni kita pergi beli barang dulu. Betul juga, menang ke nafsu, kalah ke akal, kalah ke iman. Sebab itulah akal nafsu kita ni jangan kita turu sangat, kerana kita bimbang nafsu kita akan mendorong kepada kejahatan, mendorong kepada keburukan. Sebab apa kita tak boleh ikut nafsu? Maka disebutkan di sini, kerana nafsu ini mempusakakan lupa dan menghilangkan akal. Nafsu ini mewarisi lupa. Kerana nafsu kita ni, hak molek dia lupa. Kalau hak jahat, hak buruk dia tak lupa. Kalau hak molek, hak baik, hak soleh, dia akan lupa. Sebab bila ikuti hawa nafsu, kau rosak. Dan juga boleh menyebabkan, bila mana diikutkan hawa nafsu, menyebabkan jadi hilang akal, kurangnya akal. Madilah manusia itu tidak berakal. Kita perhati, nah, kita lihat orang yang
berbaloi, berkelahi. Ya. Orang yang berbaloi, berkelahi, kita tengok, kita boleh perhati tengok. Sama ada dia menggunakan akal ataupun dia menggunakan nafsu. Dia berbaloi, berkelahi, sehingga tumbuknya, misal contohnya lah, sehingga tumbuk muka orang, sehingga mencederakan orang lain. Ni orang ni dia telah mengikut hawa nafsu dan menyebabkan pada ketika mana dia tumbuk orang, ketika mana dia kata orang, ketika mana dia mencederakan orang, pada ketika itu dia tidak menggunakan akal dia. Masa tu sudah hilang akal dia. Orang marah ni ketika marah, di mana ketika kita marah ni, pada ketika tu nafsu kita sedang memuncak, akal kita telah hilang. Kemampuan fikiran secara waras telah hilang, yang menyebabkan kalau seseorang itu dia boleh buat apa saja dalam keadaan dia marah. Sampai satu peringkat orang yang marah ni boleh sampai peringkat bunuh orang. Ini kenapa? Kerana pada ketika itu sudah tidak ada lagi pertimbangan akal yang waras, dan pada ketika itu hawa nafsu dia telah menguasai dia. Nafsu dia telah menguasai dirinya. Nafsu dia telah menguasai sepenuhnya diri dia, maka dia akan buat mengikut hawa nafsu. Pada ketika itulah ketika mana nafsu manusia, diri manusia dikuasai oleh hawa nafsu dia, masa itulah iblis masuk. Iblis mainkan peranan dia. Iblis memainkan peranan untuk membinasakan manusia tersebut. Maka berlakulah macam-macam perkara yang berlaku di luar daripada pertimbangan akal. Sebab itulah pentingnya kita menjadikan akal kita ni akal yang sejahtera. Akal yang sejahtera, di mana akal yang sejahtera ini akal yang digunakan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akal yang kita guna untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sedekat-dekatnya, dengan cara cari ilmu. Dan tempoh sekarang ini, tempoh perintah kawalan pergerakan ini, kita boleh cari ilmu dengan kita banyak. Kita boleh layari kelas-kelas online, kelas-kelas agama secara online pun banyak. Ya. Dalam YouTube pun banyak kelas-kelas yang dilakukan, yang dilangsungkan secara online ataupun secara rakaman dan seumpamanya. Boleh kita ikuti. Di samping kita baca buku-buku yang berkaitan dengan agama, insya-Allah boleh menambahkan maklumat kita, boleh menambahkan pengetahuan kita, dan boleh kita meningkatkan kualiti akal fikiran kita. Boleh kita meningkatkan kemampuan fikiran akal kita supaya menjadi kita ni orang yang berakal, dan dengan akal yang sihat itu, dengan akal yang sempurna itu, dengan akal yang berkualiti itu, kita nak kekang hawa nafsu kita. Kita nak kekang hawa nafsu kita supaya nafsu tidak menguasai diri kita. Sebaliknya, akal kita, diri kita menguasai nafsu kita, supaya akhirnya nafsu kita ni menjadi nafsu yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan insya-Allah. Jadi sekadar itulah perkongsian pada hari ini. Insya-Allah kita akan terus bersama dalam perkongsian ini dalam masa yang akan datang. Insya-Allah kita akan terus sambung lah. Kita akan sambung lagi dalam topik ini, dalam bab yang ketiga ini yang berkaitan dengan akal dan bebal ini. InsyaAllah mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan kita terus bersama-sama mematuhi peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak berkuasa, menjadikan kita ni orang yang ada prinsip, ataupun menjadikan kita menjadi orang yang berakal dengan kita mematuhi peraturan-peraturan yang telah ditetapkan sama-sama, untuk kita bersama-sama mematuhi SOP yang telah ditentukan oleh pihak berkuasa supaya pandemi ini boleh berakhir dengan baik. InsyaAllah mudah-mudahan kita berdoalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya Allah Ta'ala beri kebaikan kepada kita semua, beri kebaikan kepada pemimpin-pemimpin kita, beri kebaikan kepada seluruh rakyat dalam negara kita ini. Wallahu Subhanahu wa ta'ala alam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.